Okey, selamat petang dan ataupun selamat pagi lah. Okey, semua kawan-kawan. Okey, hari ini macam kita lama tak buat offline kan. Rasa tu pilih memang siapa rasa dulu? Ya, dah lama kan. Berapa Dah lama dah tak kita- offline. Hampir 2 tahun juga. Hampir 2 tahun juga Sean, kita tak ada jumpa offline macam ni. Ya. So macam first time kita nak buat ni macam tiba-tiba blank. Saya pun pandai teknikal kan. Saya tertinggal ni, tertinggal itu. Jadi itu perasaannya macam refresh. Betul-betul refresh. Okey, kawan-kawan dalam Zoom, saya tahu lah hari ini ada orang yang tak kampung kan. Ya, cuti. Cuti. Dah start cuti. Jadi semua boleh dengar tak suara? Kalau boleh dengar suara kami bagi satu. Bagi satu. Ya. Biasa jumpa dekat Zoom meeting. Kita pun duduk depan laptop. Tapi hari ni depan laptop pun betul, depan offline pun ya juga. Jadi macam nak tengok yang mana satu ni. Tapi tak apa, hari ni saya dengan Sean cuba buat sehabis baik. Okay, so hopefully yang ada dalam Zoom meeting sekarang boleh panggil lagi your team member untuk join masuk. Kita ada santai coffee talk petang ni bersama dengan Elite Team dan juga AS Team. Hari ini kita bergabung sebab kan Sifu cakap kita kena kerjasama kan. Jadi kena Ya, betul. Dekat bergabung sikit. lah. Sean dekat sikit. Punya mat dah dekat sikit. Okey. Kuat sikit. Jadi memang saya merasa excited jugalah sebab pun first time kalau semua rasa okey kalau kita buat macam ni kan, mungkin kita pun fikir nanti kita buat betul kan. Sekarang pun ada SOP kan, pergi mana-mana tempat pun tak boleh ramai orang. Betul? Tapi kalau setiap talk, kalau hanya limitation orang kan, rasa rugi lah. Diberi besar yang turun kan, limit 30 orang. Kalau boleh kan, boleh Zoom, boleh offline, macam tu rasa lebih jimat tenang je rasanya. Betul. So 1-2 tahun kita tak offline, tak online. Tak online ada. Offline. Memang tengok. Okey, bagi kami peluang ya. Ini kena kacikan. Ini macam first time jadi speaker pula. Ya. First time jadi host pula. Itu perasaan macam sudah pelik lah. Ya. Agak pelik sedikit. Okey, korang rasa macam mana? Excited. Cuba type. Dia orang excited. Excited tak? Excited. Excited lah kan sebab dulu kita setiap minggu ada kelas di center. Sekarang dah lama tak ada. Ini kira macam kelas jugalah. Kita nak refresh balik ya. Petang ni. So minta ramai-ramai FBO masuk. Yang mana berkelapangan, ada masa, boleh join ya. Okey, ini pun hari ini jemput BBF lah, okey? BBF, okey, sebab kami lama di Kuantan dah berjuang kan, masa dulu kan. Rasa masa dulu Kuantan pun tak ramai lagi CBM. Tapi apa yang mengapa kan first I jemput Cikgu Ayu kan, sebab Cikgu Ayu kita tahu kan, Cikgu Ayu dapat, Cikgu Ayu dan Cikgu Syah kan dapat PSM Award. Lepas tu dapat CBM, okey. Tapi apa yang saya rasa nak start first punya coffee talk kan, sebab kami ni orang offline dulu. Offline masa tu tiba-tiba lockdown, rasa berapa bulan tu memang rasa sangat kancong, tension kan, betul tak? Ya. Betul Sean. So betul lah macam yang Sean cakap tadi tu. Tapi sebelum tu saya nak terima kasih dululah dekat Sean sebab jemput saya special untuk sesi coffee talk petang ni. Petang ni. So untuk pengetahuan you all sekarang ni kami bersiaran langsung di Zureka, Kuantan Pahang dan seperti kalau siapa-siapa yang tak tahu dekat saja dengan center Kuantan, Sean. Dekat saja, berhadapan saja dengan center Kuantan. Tempat kami bersiaran sekarang ni. So bila tengok center tu, bila lalu depan center, of course lah rasa dah rindu tu, Sean. Waktu kita buat offline dulu kan, kelas offline setiap hari Selasa dan setiap hari Khamis masa tu, Sean. Jadi masa peringkat awal tu kami bersama-sama dalam Star Club sebenarnya. Star Club Kuantan. So setiap minggu tu pasti ada kelas, setiap malam tau.
tanpa gagal ya, kita ada offline kelas di Center Kuantan. Jadi bila macam Sean bagi tahu tiba-tiba kita kena lockdown, benda yang something kita unexpected, betul tak Sean? Kan? Masa kita orang offline, Sean orang offline, saya orang offline. You bayangkan macam mana daripada offline kami nak transform kepada online masa tu, ya Allah, hai, rasa blank, rasa macam jalan dekat depan tu macam ada satu gelap tau. Gelap masa tu. Ingat lagi 18.3 Sean. 18.3. Ingat tak? Kan masa tu. You, I nak tanya you lah masa tu, you sempat tak buat stop masa tu? Saya masih ingat kan hari sebelum tu kami pelapor orang kan, rasa banyak leader kan, kami pelapor di center, betul tak? Masa tu mas pun tak dapat beli lagi. Betul, mas pun tak sempat nak beli lagi kan. Beratur dekat center, tapi masa tu 2 minggu juga center tutup masa tu kan John. 2 minggu tutup. And then kelas pun tak boleh buat. Masa tu pun nasib baik kan, masa tu company pun launching tu forward to apps kan. Okay. Kita pun tak tahu lagi nak cuba je. Tapi masa tu transport pun slow, stock pun slow kan. Ya, betul. Itu yang buat masa rasa sangat tension, betul tak masa tu. Sebab takut takut sendiri saja, takut anak buah juga. Sebab mereka nak niaga macam mana? Nak niaga macam mana? Memang di peringkat awal tu waktu apps baru nak smooth macam sekarang ni, masa tu apps dia tak selaju sekarang, betul tak Sean? Ya. Kan banyak company try and error banyak masa tu. Dan produk pun masa tu tak silap saya Sean yang paling lama pernah sampai untuk sampai ke alamat kita 21 hari Sean. Yalah ya. Betul tak? 3 minggu. 3 minggu. Jadi macam mana Sean menangani problem masa tu? Sebenarnya masa tu kan banyak dimarah oleh banyak dimarah oleh customer. Lepas tu downline pun banyak mengamuk juga, tapi nasib baiklah kita mula buat Zoom dah masa tu. Mula buat Zoom dah. Dan kalau Zoom tu kan kita walaupun tak dapat nak body touch lah, okay? Tapi dapat jumpa kan. Sekurang-kurangnya kita dapat bagi tahu mereka macam mana. Lepas tu company sendiri pun mula lah ada Zoom training kan. Jadi itu kiranya kita hadapi yang itu cabaran yang besar tu. Cabaran besar dijadikan cabaran yang kecil sampai tu masa tu Skynet kan? Skynet ni kan apa tu? Apa Korea yang HQ guna dulu? Bukan Skynet yang kat Inam Kota tu. DHL. Bukan DHL, one more. Yang money yang dekat belakang IM tu. Apa nama? Citylink ke? Citylink, yes. Citylink masa tu. Sampai dia smooth kan, barulah kita rasa lena. Ya, betul. Tapi satu lagi kan, anak-anak tahu kan sebab 2 tahun kita buat offline kan. Sebab masa mula-mula kita tak tahu cikgu Ayu lah. Sean rasa kan tahun tu, tahun 2000 tu kosong kan. CBM kantoi lah. Okay, semua kantoi dah sebab tak tahu nak buat macam mana. Rasa sangat macam tak ada harapan lah nak pergi capai chairman bonus masa tu kan? Betul kan? Betul. Tapi pun masa tu nasib baik kan. Sifu Datuk Sifu kan pun sudah buat online. Jadi ada leader jalan di depan kan. Kami pun rasa rasa lena kan. Betul. Jadi masa tu kita start semua dari offline pergi online. Lalu tak tahu macam mana buat Zoom kan. Sampai buat Zoom. Tapi yang saya rasa yang nak tanya Cikgu Ayu kan. Sebab kita kan biasa jumpa tahun lain kan. Kita biasa offline, personal touch, perjumpaan, okay. Jadi kalau lama tak jumpa dengan mereka kan, macam mana Cikgu Ayu masih dapat keep in touch dengan mereka, itu connection kan, masih sangat close lagi. Hubungan. Boleh sharing tak tips? Okey. Masa mula-mula kita tak dapat nak berjumpa seperti biasa kan, dengan lockdownnya, dengan tak boleh rentas negeri kan. Jadi semasa tu kita terpaksa juga, walaupun tak pandai online, tak pandai nak guna Zoom, tapi kena paksa diri gunakan medium yang mana-mana yang kita rasa mudah dulu. So pada peringkat awal saya pun tak ada Zoom meeting semua. Jadi saya guna apa tahu? Saya gunakan FB Secret Group.
masa tu. Ingat lagi. FB Secret Group kita buat kadang tu kita buat macam coaching, buat small class dalam FB group, dan satu lagi masa tu tak silap Google Meet. Sebab Google Meet free kan? Ya, masa tu free Google Meet. Jadi nak tak nak kita kena jumpa juga walaupun secara online. Sebab bisnes ni bisnes networking kan. Jadi kita tak boleh nak sendiri-sendiri, tak boleh. Kena panggil juga tim untuk kumpulkan dia, untuk jumpa, untuk buat kelas, untuk plan aktiviti dalam tim. Cuma masa tu rasa bersyukur sangat sebab Sifu kita pun ambil tindakan yang sangat pantas untuk set up kelas online. Saya ingat lagi Sean, masa tu Zoom meeting. Datuk Sifu buat talk, tak silap 1 juta bukan wang ke, tak silap tajuk dia lah. Tajuk yang pertama tu talk pukul 8.30. Datuk Sifu WhatsApp dalam pukul 8.10. Ayu, boleh tak jadi MC Sifu malam ni? Saya cakap, boleh Sifu. Sifu cepat-cepat balik rumah. So masa tu saya jadi MC untuk kelas Sifu, kelas online masa tu. Masa tu Zoom, masa tu Sean kan rasa dah macam you cakap dah tak ada harapan untuk pergi CBM, sebab kita dalam keadaan yang kita tak tahu nak jumpa tim macam mana, nak coaching diorang kan. Jadi bila Datuk Sifu come out dengan kelas macam tu dan saya pay attention 300% talk Sifu pada malam tu, rupanya setiap setiap masalah yang datang tu sebenarnya ada peluang, masih ada peluang. Sedangkan dulu Datuk Sifu malam tu saya dengar lah Datuk Sifu cakap dia pernah 2 kali dalam situasi ekonomi Malaysia masa tu. Ya, betul. Saya pun ingat lagi. Kan? Jadi bila yang kita kena yang kali ketiga ni, dalam ekonomi yang meleset dan disebabkan oleh virus, yang mana lagi besar impact daripada 2 kali yang zaman kemelesetan ekonomi itu kan. Tapi Datuk Sifu still boleh berjaya dekat Forever, still boleh CBM, still boleh develop team. Jadi tak mustahil pun sebenarnya. Cuma kita as a leader kena cepat-cepat transform daripada tak pandai online, kena paksa buat. Terpaksa. Saya memang tak pandai. Saya belajar daripada zero juga. Dan saya syukur sebab ada sahabat-sahabat leader, ada kawan-kawan leader yang tak kedekut ilmu untuk tunjuk ajar. Jadi biasa Sean, benda-benda yang kita tak pandai, bila kita mulakan daripada awal, buat dia pun pandai lah. Betul tak? Mana ada orang yang terus pandai? Yalah. Jadi masalah saya tengah apa cikgu yang cakap kan, bermaknanya kita kalau nak rapat dengan tim, yalah mungkin tim leader itu benda tim leader masih fikir nak buat ke tak nak buat. Tapi kami sendiri kan, kita sendiri yang kena buat langkah pertama. Betul. Kita kena buat dulu sebelum mereka nak buat, baru kita ikut, betul tak? Betul. Kita yang kena buat dulu. That's why saya pesan pada mereka kan, bisnes ni bisnes diri sendiri, bukan bisnes upline, bukan bisnes downline, bisnes diri sendiri. Jadi kok mana pun kalau betul-betul nak, kena cari jalan. Diri sendiri kena cari jalan. Walaupun contoh dah ada leader hebat depan mata pun, tapi kalau diri sendiri pun kita tak ada nak cari alternatif untuk join kelas, untuk belajar, susah juga sebenarnya. That's why kalau nak berjaya ni, dia tak boleh lari daripada tim. Dia tak boleh jauh daripada tim. Kena selalu keep in touch dengan leader. Macam kita lah pun, kita perlu leader juga, betul tak? Jadi macam cabaran peringkat awal dulu, bila dah orang kata seronok buat online ni, Sean kan, rasa tak nak pula keluar jauh-jauh. Rasa sama tau. Betul tak? Especially hari ini kan sebenarnya, mengapa kan start dengan slow. Biasa kita buat Zoom kan memang masa tepat punya. Betul. Sebab rasa kalang kabut tau. Rasa kalang kabut macam nak tak biasa kan biasa sekarang biasa depan komputer. Tak biasa di depan tengok ada glossy, ada audience. Saya rasa itu yang kita kena ubah soal lah. Sebab saya tak tahu lah, bagi saya rasakan tahun ni saya ada share dengan saya punya rakan-rakan. Tahun ni bukan tahun ni bukan tahun online ke ataupun tahun offline.
tahun ni kiranya tahun hybrid lah. Betul. Tahun untuk hybrid. Online kita buat, offline pun kita buat. Cuma of course lah, bila kata offline ni ada kekangan dia lah, Sean. Kan, contoh kalau kita nak buat event pun tak boleh nak invite terlalu ramai kan. Dan lagi satu kelebihan dekat online ni, kalau kita buat training apa semua, FBO daripada serata tempat boleh join. Sama join, boleh dapat ilmu tu daripada Singapura, daripada Brunei, even daripada Philippines pun, daripada kan kita ada group daripada Philippines pun boleh join training. So memang macam Sean cakap, tahun ni tahun hybrid. Offline, kalau you ada kesempatan untuk buat offline, you buat. You buat, tapi jangan abaikan SOP dan sebagainya. Okay. Dan online tu memang kita kena lagi agresif lah. Ataupun kita tanya audience kan, kan kita tahu hari ini bukan hari yang sesuai untuk buat Zoom. Okay. Sebab hari ini ada lamai lakan kan, pergi jalan-jalan, pada kampung, ada yang perlu kemas rumah. Tapi rasa sama lah, ada tidak, kita yang kena langkah bertanun. Kalau audience yang dalam Zoom kan, audience dalam Zoom, tak tahulah kalau kita lah, kita pergi tempat you, okay, kita jumpa beberapa leader, kita buat secara hybrid macam ni kan, tak tahu lah rasa macam mana. Okay, dia orang nak ke ataupun tak nak, cubalah you tag, you ikut rasa dia, kena respon, you tag dalam chat lah. Okay, sebab ini pun first time kalau ikut di Kuantan, kita costing tak tinggi kan. Cikgu Ayu tadi kita IM turun sini, Sean tadi terus isi dan sampai sini, itu costing sangat rendah. Petrol pun tak mahal lah. Okay, tengok order macam mana. Tengok Tunggu dia respon lah. Kita tunggu dia respon. Okey, audience boleh respon boleh type soalan dekat Zoom. Okey, nak tanya kan? Nak tanya Cikgu Ayu dengan Cikgu Syah kan? Okay, walaupun masa offline pergi ke online dan sampai online kan, dan sampai Cikgu Ayu dan Cikgu Syah kan, sudah achieve supplier manager. Apa yang Cikgu Ayu dengan Cikgu Syah, apa yang korang buat? Okay, masa dalam these 2 year. Okay, actually untuk Sapphire Manager tu, saya dah aim daripada tahun 2016. Dan daripada situ saya mula monitor macam mana syarat-syarat untuk capai kan. Jadi kita tahu berapa lagi kurang yang kita perlu hit. So saya nampak untuk capai at certain level ni, dia bukannya sekelip mata. Dia kena ada tempoh masa dan kita kena keep on buat. Okay, jadi 2 tahun lockdown tu, itu pun tidak menghalang saya untuk saya tak boleh capai goal setting saya as a supplier. Saya kena teruskan. Walaupun benda tu saya dah set daripada tahun 2016, tapi start daripada kita lockdown, saya faham dekat situ satu je. Saya cuma follow apa yang Sifu pernah ajar. Okay, you kena keep on melebar dan bina leaders. Kena bina leaders. So bila yang Allah nak bagi tu kita tak tahu. Jadi rezeki tu datang waktu lockdown. Kita tak tahu rezeki tu bila. Jadi kita just keep on buat apa yang kita sepatutnya buat. Jadi masa lockdown tu, saya pun tak sangka yang ada antara yang kita panggil fighter lah, fighter dalam team yang betul-betul bersungguh, yang betul-betul nak hit sampai sebab kita memang ajar untuk fokus insentif tu. Sapphire ni pangkat. Jadi bila mereka hit insentif, of course pangkat datang sekali. Itu satu. Dan lagi satu, apa yang saya buat adalah saya keep on service, tak kira mereka berapa dalam sekalipun. Sebab saya selalu saya ingat yang Datuk Sifu cakap, kita mesti nak kenal at least 7 generasi ke bawah. Okey, jadi bila kita kenal, kita service, kita coaching, macam seolah-olah mereka ni direct kita, direct downline kita. Okey, jadi bila tiba satu masa ada upline mereka yang tidak berniaga. Okey, so itu yang saya suka dengan Forever, sebab Forever ni marketing plan dia sangat adil. Okay, you just keep service, you kenal 7 generasi downline ke bawah. Okay, then tiba satu masa, tiba-tiba tengok dia dah jadi adik kita tau. Dia dah jadi direct downline kita tau. Yang kita service generasi keempat, generasi kelima tu kan. Jadi dekat situ saya pun tak sangka dalam tempoh lockdown tu ada dua line yang
boleh jadi direct saya. Jadi saya tahu, ada satu orang lagi lah, cukup satu orang sudah boleh supaya. Jadi saya mula kena pasti siapa yang saya kena bagi masa saya dekat dia. So keyword dia kat mana tahu, bagi masa. Kita kena field work dengan dia. Okay, field work dengan dia. Kalau kita dah kenal, kita dah kenal pasti satu potential ni, kita bagi masa kita. Bagi masa macam mana tau? Bukanlah orang kata all the time dengan dia, tidak. Tapi dari segi monitoring, berapa like, apa nak kena buat, dari segi apa orang kata, extra insentif untuk dia di personal reward, macam tu. Jadi 2 tahun ni goal setting yang saya set tahun 2016, okey, tercapai pada tahun 2021. Alhamdulillah. Sekurang-kurang kan, sekurang-kurang kita buat goal setting, walaupun kita tak tahu bila kita akan capai, tapi sekurang-kurang kita buat kan, ada goal setting, kita gerak kerja, apa yang kita nak tu kita akan dapat juga. Betul. Betul, jangan apa kata, walaupun lockdown ke, walaupun something yang unexpected datang, kita kena ingat balik apa goal setting yang kita dah buat. So stick pada itu. Lambat cepat itu bukan urusan kita dah sebenarnya. Kita tak tahu bila rezeki itu kita nak capai, kita tak tahu bila. Jadi kita keep on buat je. So leader yang ada dalam Zoom kan, korang dengar tak? Okay, I tahu kan, sekarang baru awal-awal, last year mungkin anda sudah ada buat dream board, sudah buat vision board kan? Okay, yalah vision board sudah buat. Okay, mungkin sudah pada capai 60%, 70%, 80%. Tinggal lagi balance kan, rasa tak capai lagi. I tak tahu you rasa macam mana. Okay, ada orang dia rasa dia down. Okay, dia down. Tapi nampak tak apa yang Cikgu Ayu sharing kan? Okay, kita buat saja. Okay, kita turun badan, buat field work, okay, cari orang yang betul, fokus orang yang betul kan? Okay, itu insentif akan datang. Ini kerja sangat penting. Ini kerja sangat penting. Okay, ada satu wording dia cakap macam ni. Okay, what the mind see, I believe kan, man can achieve. Okay lah, sebab kita buat tu dream board, tu vision board kan, untuk mata sendiri. Okay, kita nampak, okay, what the eye see, mata nampak, okay, hati yang percaya kan, mind believe kan, otak kita percaya kita akan sampai juga. Okay, memang kita akan sampai sana. Kita akan sampai sana. Jadi kan, ini tak ada kaitan tentang offline online kan, hanya kita punya mindset, betul tak? Betul sangat. Dia tak ada online, dia bukan isu online atau offline, dia lebih pada mindset sebenarnya. You betulkan mindset, you betulkan alignment you, then pecut, tekan minyak terus. Itu je. Ini kena betul dulu di mindset kita dulu. Sebab semua orang boleh capai, boleh berjaya sebenarnya. Cuma blocking tu terlalu banyak sangat. Otak tak ngam kan, kalau otak tak ngam, okay, macam kereta naik highway lah, okay. Kalau you salah kereta naik highway, takkan sampai. Kalau kita nak pergi highway, nak masuk highway kan, patutnya kita ambil kereta yang ada enjin punya, jangan kereta lembu lah. Itulah mindset. Kalau you salah naik kereta, memang tak jadi. Jadi kalau you nak tahu macam mana cue mindset kan, rasa setiap pagi untuk terpanjaki itu sangat penting. You jangan miss terpanjaki. Kalau you asyik follow terpanjaki kan, you akan nampak kan, time to time kan, you punya mindset kan akan berubah. Sebab satu wording adalah sangat penting. Kalau satu hari, setiap hari kan kita improve 1%. Tak banyak. Satu hari 1%. Satu tahun kan 365%. Itu big improve. Kalau you dia cakap saya slow, saya lambat, tak kisahlah. Kalau satu hari improve 0.1% kan, satu tahun you pun big improve juga. Tapi yang paling takut, okay, kita stop. Macam kita masa tiba-tiba lockdown kan, kalau kita stop, tak ada siapa yang manager dah. Betul. Tak ada pergi ke Abu Dhabi dah. Betul. So macam mana, sebab nanti kan bulan 5, okay, company cakap, jom kita pergi ke Abu Dhabi. Sebab saya sudah berapa tahun tak flight dah, lepas 3 manager tak flight dah, tu rasa macam mana? 2 tahun Masya, 2 tahun tak naik flight. Itu perasaan sekarang? Okey, kalau tanya saya secara peribadi, perasaan nak naik flight ni pastilah macam first time lah. Macam first time naik flight dulu-dulu, macam first time buat pasport dulu-dulu, memang gemuruh.
maklumlah, ialah bila sesuatu tu kita dah lama tak buat, dalam jangka masa yang lama, macam kita dah 2 tahun tak naik flight langsung, jangan kata ke luar negara, dalam Malaysia pun tak naik. Jadi saya rasa memang kebanyakan antara kita akan berasa gemuruh untuk naik flight tu. Dan juga dalam keadaan pandemik sekarang ni, kita ada SOP yang kita perlu patuhi, kan? Baru kita boleh keluar negara. Jadi itu yang kita kena buat. Seperti kita kena ambil suntikan vaksin, booster, itu kita dah ikut. Sebab itu antara syarat-syarat yang diperlukan untuk keluar negara, untuk naik flight. Jadi bila dengar je Global Rally kali ni akan diadakan di Abu Dhabi, mula-mula tu kami berasa yelah, gemuruh tu betul. Cuma bila kami fikir semula, Abu Dhabi ni dekat je, satu flight je, dalam 7 jam flight dari KLIA untuk sampai ke Abu Dhabi. Jadi kami fikir baik kami ambil peluang ni, sebab satu flight je boleh tahan lah. Bukan orang kata sampai 3-4 flight, kan. Jadi satu flight ni kita boleh kata macam short trip lah. Saya rasa bincang dengan Cikgu Ayu boleh. Lagipun Abu Dhabi tu bukan tempat yang biasa-biasa. Kami dah pernah sampai di Dubai. Masa tu Global Rally di Dubai, memang tempatnya sangat cantik, sangat special. Apatah lagi bila company keluarkan video-video Global Rally di Abu Dhabi ni, dengan dia tunjuk tempat-tempat yang cantik di pulau, kalau tak silap saya, Yas Islandnya, dengan ada Ferrari Worldnya. Itu kita baru tengok dalam video, dalam gambar pun dah rasa seronok. Apatah lagi kalau sampai jejak kaki di sana. So kami memang nak ambil peluang ni. Kami dah fikir kami akan pergi ke Global Rally Abu Dhabi. So kita jumpa ramai-ramai di sana. Tapi kena pastikan jaga SOP. Macam tu Syah, kan? Kena jagalah. Satu lagi kan, tak tahulah, saya rasa kan, kalau pergi Abu Dhabi kan, yelah, naik flight kan memang sangat excited, tak sabar-sabar nak pergi. Tapi lagi, saya rasa, bagi saya lah, lagi happy kan kalau boleh pergi bersama dengan banyak rakan-rakan, fighter-fighter, damai. Sebab macam satu lama sangat nak buat gathering. Ini gathering saya tak sabar-sabar. Jadi saya pun tak sabar-sabar kan nanti kan, sebab sudah ambil check online kan, tak sabar nak nampak yang physical punya check, betul tak? 2 kali ambil check online. Okey, saya pass pada Cikgu Ayu untuk jawab soalan CBM Sean. Dia tak ada soalan tadi tu, cuma nak share dekat sini. Nak share dekat sini untuk pengetahuan you all CBM Sean dengan CBM Olive ni first partner kami waktu kami ke Global Rally Johannesburg, South Africa. Masa tu kita pre-trip masa tu saya first timer CBM dan juga first timer untuk Global Rally 2500cc. Jadi masa tu saya decide dengan Cikgu Syah, jom kita ikut Sean dengan Olive pergi fly awal ke Forever Resort, Wampa Forever Resort. So dekat situ memang masa tu kita berempat saja Sean. Kita berempat saja kan. Jadi tu pengalaman manis kami lah. First time masa tu. So mungkin dekat Abu Dhabi nanti mungkin kita boleh plan juga Sean. Kita boleh plan lagi. Boleh. Tadi kan saya tengok dalam FB kan, saya post ada personal page. Saya tengok kan ada rakan cakap, jom buat sikit trip. Tak fikir lagi. Nanti dia fikir kita tengok macam mana. Kita tengok location mana yang boleh pergi kan. Saya rasa kan ada satu tempat kalau untuk kebanyakan first timer kan,
kena pergi punya adalah itu Desert Safari. Desert Safari. Okey. Wow. Okay, nanti kita Google, kita tengok dulu. Kita naik itu 4 wheel kan, masuk desert. Lepas tu kita siapa kita dinner kan? Kita dinner di desert. Okay, siapa nak desert safari? Okay, nanti PM tepi. Yang PM tepi. Sebab kami dah merasai masa berada di Global Rally Dubai, kami menikmati dinner di padang pasir. Cuba kita bayangkan macam mana nak dinner di padang pasir. Rupanya bila kami sampai ke sana, okey, kami dihantar dengan menaiki 4x4 tau. Bila naik 4x4 ni maklum je lah mesti dia akan bergoyang-goyang. Itu secara normal, secara biasa. Tetapi rupanya saja-saja je driver di 4x4 ni dia memang sengaja bawa laju, corner laju-laju. Lepas tu kita dekat dalam 4x4 tu rasa macam nak terbalik dengan menjeriknya apa semua. Tapi driver tu relax je, dia gelak je. Rupanya memang macam tu. Ya, memang sangat orang kata menarik pengalaman tu. Kita bergoyang-goyang dalam tu, dia buat macam-macam, kita jerit apa semua. Okey, lepas tu kita sampai dekat tempat dinner tu, mereka dah sediakan, kita boleh kata macam restoran tau. Tapi tak ada bumbung, tak ada apa. Tiba-tiba ada sofa, tempat duduk, lepas tu ada toilet di atas padang pasir. Yang kiri kanan tak ada apa-apa. Saya kata ada tempat macam ni rupanya. Jadi kalau nak rasa pengalaman yang sama, kena join lah, kena pergi sama-sama dengan kami nanti di Global Rally Abu Dhabi. Sangat special sebab Forever Living pasti akan menyediakan kita satu pengalaman yang kita tak bayangkan tau. Memang seronok. Tak sabar-sabar sebenarnya kita nak bersama-sama di Global Rally Abu Dhabi nanti. Kita tengok macam mana, apa pengalaman yang dijanjikan. Ya, ataupun mungkin ramai orang masa fikir kan, saya nak flight ke nak pergi ke, itu memang atas tu sendiri. Sebab mungkin semua ada orang masih takut lagi tentang COVID. Betul. Tapi kan kerajaan pun sudah cakap dia nak akan lockdown dah, dia nak open border dah. Jadi itulah masa depan tu kita memang kena sesuaikan sendiri dengan yang COVID ni. Tapi yang paling penting macam tadi Cikgu Syah cakap lah, kita kena ambil tu vaksin. Pastikan sudah diketul sah. Ya, termasuk booster lah. Apa yang kerajaan kita dah tetapkan, kita perlu patuhi. Kalau kerajaan kata kita kena dah balik ke Malaysia nanti, kita kena kuarantin ke, kita kena ikutlah. Sebab itu peraturan yang telah ditetapkan. Jadi kita kena bersedia daripada awal. Segala kemungkinan itu kita kena fikir sama-sama lah. Jadi kita kena ambil keputusan dan tindakan yang betul. Okey, saya rasa Cikgu Ayu ada nak sambung. Okey, betul lah macam Sean cakap. Untuk yang ke depan tu Sean, kita tak tahu apa, tak tahu lagi apa yang jadi, yang tak jadi, kita tak tahu. Jadi kita kena tengok situasi semasa sekarang. Okey, tanya diri lah, tanya diri sendiri. Kalau you nak experience ni, okey, jom pergi Abu Dhabi. Sebab pengalaman yang forever nak bagi ni memang you takkan dapat kat mana-mana. Saya dah 5 kali berkesempatan untuk join Global Rally, bermula daripada Global Rally Johannesburg, and then di Dubai, lepas di Dubai di Dallas, and then yang terakhir yang kita join Global Rally di Sweden. Di Sweden. Jadi setiap pengalaman tu memang sangat mahal lah, terutama sekali kepada anda semua yang mungkin first timer Chairman Bonus, first timer Forever Global Rally. So mungkin boleh fikir sedalam-dalam ya untuk dapatkan satu lagi best moment dalam hidup. Saya tahu kan nanti Cikgu Ayu kan tahun ni Cikgu Ayu pergi ke Abu Dhabi kan, bukan saja nak dapat CBM check,
tahun ni Cikgu Ayu pergi Abu Dhabi kan untuk nak dapatkan CPM level 2 punya check. Alhamdulillah. Ini kan sebab dari new timer, dari newbie sampai ke CPM level 1 sampai ke CPM level 2. Okay. Itu perjalanan kan, itu perasaan ataupun itu feeling kan. Boleh tak terang sikit itu how is your feeling ataupun yang paling penting feeling dulu lah. Faham. Okay, feeling tu sangat-sangat bersyukur, sangat-sangat gembira, sangat-sangat bertuah ya, kerana kita berada dalam company yang betul, berada dalam platform yang betul yang menyediakan satu pulangan yang sangat adil kepada para FBO yang betul-betul ya ikut sistem, ikut requirement sebagai CBM ya. Kita dah capai CBM level 1 selama 5 tahun berturut-turut. Okey, dan kali ke-6 kalau tak silap kan. CBM level 1 6 tahun. CBM level 1 6 tahun berturut-turut, dan untuk kali ke-7 sebagai CBM level 2. Perasaan sebagai CBM level 2 kali pertama nak ambil ni sangat teruja bila tahu pula di Global Rally Abu Dhabi. Tak jauh tu kan. Jadi kami rasa perlu ambil peluang ni. Nak lagi, kita semua tahu CBM level 2 ni ambil di atas pentas, naik pentas, nama kita akan terpapar di skrin, bendera Malaysia akan terpapar di skrin. Pastinya ini akan jadi satu momen yang terindah buat kami, sebab kami dah idam-idamkan. Kami dah buat goal setting tu CBM level 2 dah lama sangat. Bila kami tengok ya senior-senior kami di Forever Living dah capai CBM level 2, dah merasainya, dah melaluinya. Jadi kami pun nak juga. Dan bila dah dapat rezeki CBM level 2 ni, kami tak akan pandang belakang lagi. Kami akan terus keep going, buat untuk bantu lagi ramai lagi FBO dalam rangkaian untuk capai CBM juga. Dan kami nak sangat team Forever Malaysia dapat bawa lagi ramai CBM untuk masa akan datang. Pasti boleh ya. Cuma lepas ni kita tak pasti lagi Global Rally berada di mana lah. Sebab Forever Living ni dia memang sangat special. Dia akan buat Global Rally di ya dah tahu ya? Oh sorry. Maaf dah tahu di Global Rally di mana tu? Bali. Okey. Bali guys, masih lagi boleh. Masih lagi boleh sebab dekat tu. Lagipun Bali ni kita boleh kata satu tempat peraninan, satu tempat percutian yang ramai orang tahu. Sebab Bali ramai orang tahu. Jadi bila dah tahu tempat yang tu kita nak pergi kan, so buat je. Walaupun lambat lagi, tapi tak apa. Lambat lagi, buat sampai jadi dulu. Jadi dulu, nanti sampai masa kita pergilah. Betul. Macam mana dengan Cik Rayu pula? Okey, sebenarnya kalau Sean cakap tentang feeling tadi tu, sebenarnya nak bagi tahu terus terang lah pada peringkat awal kami teruja melihat Sean dengan Olive di pentas sebagai Chairman Bonus Manager Level 2 di Forever Global Rally Singapore masa tu. Dan di Dubai tak silap, Dubai atau Singapore? Dubai. Dubai ke Johannesburg, sorry. Tapi sebelum tu, okey, betul, Johannesburg. So masa tu kami melihat Sean dengan Olive ambil CBM level 2. Sangat-sangat teruja dan mula pasang impian mula pada hari itulah, mula pada detik tu di Johannesburg. Okay. And then actually kalau ikutkan tahun 2000 masa kami first timer CBM tu kami masih part time. Kami masih lagi seorang guru. Kami masih part time. Kami belum buat Forever full time lagi. Jadi sewaktu saya cakap dekat Forever Living ni, dia tak kira, dia bukan isu part time or full time juga. Dia bukan isu online atau offline juga. Okay, diri sendiri, mindset. You nak, you pasti capai. So 2015 kami masih full time, ambil check first timer CBM dekat Global Rally level 1 masa tu.
dekat Johannesburg. Sean dengan Oli masa tu CBM level 2, dan itu yang membuatkan kami, wah, ada lagi besar rupanya. Ada pun dapat cek lagi besar. Nampak tak? Forever dia boleh bayar you no limits. Dekat situ yang saya nampak Forever Living ni memang satu company yang sangat-sangat, orang kata giant company. Tahun detik yang membuatkan saya rasa sangat-sangat yakin dengan Forever masa Global Rally di Johannesburg lah. Itu permulaan. Dan tahun berikutnya saya cakap dengan Cikgu Syah, okey, ingat every year kita mesti CBM. Saya mesti CBM, saya cakap dengan Cikgu Syah. Walaupun dugaan ke, rintangan ke apa ke, CBM satu keutamaan. Dan bila saya buat tanpa henti, buat dan terus bina CBM dalam rangkaian. Sebab bila kita kata bisnes ni bisnes duplikasi, betul tak Sean? Bisnes duplicate kan? Duplicate. Jadi bila kita CBM, kita nak anak buah kita pun CBM juga. Baru kita boleh kata bisnes ni bisnes duplicate. Kalau kita je seorang-seorang ni CBM kan, macam mana kita nak cakap yang bisnes ni bisnes duplicate? So sama jugalah bila saya nak pergi kepada CBM level 2, yang menjadi spark kepada saya bila mana ramai kawan-kawan saya pun CBM level 2 juga. Macam CBM Rina, CBM level 2, macam CBM Siti Rafida, CBM level 2. So benda tu yang membuatkan spark kepada saya, dan juga dalam masa yang sama saya nak lahirkan ramai CBM dalam rangkaian untuk membantu Datuk Sifu untuk mencapai goal setting BO International. Jadi bila kita ada perasaan macam tu, kita akan lebih nak work together untuk sama-sama jayakan vision and vision yang ada dalam BO International. Dan kita bukan buat untuk tim kita semata-mata. Betul. Okey, apa yang saya dengar tadi kan, okey, first thing kan, okay, jangan pantang belakang. Sebab kita nak dapat sesuatu kan, kita kena hadap di depan kan. Okay, walaupun masa kita perjalanan di depan, yelah kadang-kadang kita jatuh, okay, kita hadapi cabaran. Tapi kalau masih jatuh, pun jatuh di depan, jangan jatuh di belakang. Kalau jatuh di belakang, you backward lah. Dia jatuh di depan, you forward kan, you memang satu step, satu langkah kan lebih tegak dengan you punya impian. Tak ada lah, tak ada cabaran tau, macam itu offline. Orang offline. Jangan rasa kan, wah sebab online, Cikgu Ayu, Cikgu Syah tak kasi level 2. Okay? Sebab ada sebab apa-apa alasan, yelah semua alasan tu memang betul. Okay? You memang ada masalah, tapi semua orang pun ada masalah. Sebab kita ni manusia janji ada masalah. Tapi kalau kita nampak sangat masalah, okay, itu masalah jadi lagi besar. Betul. Dia besar. Okay. Satu lagi tadi yang Cikgu cakap kan, kena pasang impian. Pasang impian. Okay. Sama juga saya perasaan masa tu mengapa dapat CBM level 2 itu perasaan kan. Itu pun dulu kan saya tengok saya punya senior, itu duit besar tu. Saya pun nak rasa juga. Nak rasa juga. Walaupun saya level 1 tapi nak rasa duit level 2 itu perasaan rasa itu sangat penting dah. Sebab itu perasaan bagi saya kan. Saya rasa saya nak tunjuk, itu check kan, sebenarnya saya nak tunjuk bagi mak saya. Mak tengok anak sudah dapat satu benda yang outstanding. Jadi kan, jadi mak pun rasa dia tak risau lah dengan anak dia. Dia tak risau lah. Jadi pasang impian. Dan satu lagi kan, tadi Cikgu cakap kena sentiasa dengan rakan-rakan yang ada impian besar. Nampak macam Bida, macam Ina dapat CBM level 2. Jadi itu circle kan, itu positif circle. Dia macam satu taufan tau. Okay? You akan jadi positif circle yang lagi besar. Kalau dekat dengan orang yang positif circle kan, yang sangat besar tu, ialah mula-mula kami rasa mereka ni macam Superman. Okay? Tapi lama-lama kan, okay, kita pun akan cari, tak kisahlah Spiderman ke, Batman ke, tapi kita akan tak kongsi hero. Jadi kena tekatkan dengan itu circle itu sangat penting. Betul tak? Betul, Sean. Sean pernah dengar tak? Ada yang berkata kalau kita nak tahu berapa income kita tengok siapa 5 orang kawan yang terdekat dengan kita. 5 orang kawan yang kita selalu get along, yang selalu BFF lah, rapat kan. Jadi income mereka tu tercampur semua.
Average tu itulah income kita. Macam tu. 5 kawan campur. Lepas tu Average. Average tu itulah income kita. So macam yelah, kalau kita kawan dengan orang yang jual minyak wangi kan, kita pun jadi wangi juga kan, betul tak? Jadi kalau macam Sean kata lah, circle tu sangat-sangat penting. Bukan kita kata kita tak nak kawan dengan yang kurang berjaya, tu bukan. Maksudnya adalah siapa orang yang kita selalu untuk ambil semangat, untuk yang ada misi dan visi yang sama. Itu dia, yang ada misi dan visi yang sama, yang nak berjaya. So you kena duduk dalam lima yang macam ni. Jadi kita hari ni macam saya silat, nak sampai ke hari ni pun kita kena tengok circle kita siapa. 2 tahun dulu, 3 tahun dulu, 5 tahun dulu, kita duduk dalam circle yang mana. So kena pandai pilih circle, insya-Allah. Sebabnya macam mana nak cakap Cikgu Syah dah gerak. Tak apa, terkongsi kongsi financial. Sharing is caring. Sharing, betul. Okay, so tadi lupa dah pun dia dah panggil nak cakap. Apa tadi bang? Apa dia? Itu spark Circle. Jadi bila saya tengok kan kawan-kawan dah boleh berjaya sampai CBM level 2, jadi kita pun nak juga. Betul tak? Kita akan push diri kita tau. Sebab tak ada orang yang akan push kita melainkan diri kita sendiri. Jadi bila kita nampak dia macam ni tau, macam virus kan dia berjangkit kan. Dia berjangkit. Jadi bila kita rapat-rapat dengan orang macam ni, dia berjangkit juga dengan kita. Itu virus CBM ke? Virus CBM. Weh, bahaya ni. Virus CBM level 2. Okey, virus CBM level 2. Siapa suka? Dia kena jadi macam tu. Jadi lepas ni kita cari pula virus CBM level 3. Ya, betul lah. Okey. Betul. Kan kita soal lama kan, nanti kan kita kumpulkan jadi CBM level 3 punya wireless, kita jangkit lagi ramai rakan-rakan. Rasa itu best juga kan? Memang best. Sebab MLM ni kan macam apa, bukan business networking kan macam COVID. Betul-betul. Dia macam Kita cakap COVID. business COVID, ya betul. So syukurlah banyak-banyak sebab akhirnya di tahun ke-7 kami berjaya sebagai Chairman Bonus Manager level 2. Yang mana saya rasa benda ni kena pegang satu je, tak mustahil untuk capai. Saya akui tak mudah. Tak mudah. Tapi boleh sampai. Masa bila cepat ke lambat itu bukan kerja kita. Kita keep on buat saja, keep on doing dan ambil tahu setiap syarat yang ada, apa syarat-syarat yang layak untuk jadi Chairman Bonus Manager. Dan sebenarnya dekat sini sebenarnya satu je nak jadi CBM ni, you kena jayakan orang, itu je. Kena jayakan rakan kongsi, kena jayakan ramai anak-anak tim dalam pasukan. Itu sahaja. So bila kita tengok siapa orang tu yang kita nak bantu jayakan, insya-Allah kita pun terbantu automatically. Bukan sebab kita semata-mata untuk kita nak capai level 2 tu, tidak. Sebab kita kena jayakan orang dulu, Sean. Kena jayakan dulu ni MEO dalam tim, baru kita boleh capai. Biar mereka rasa kan income 5 figure. Yes. Lepas tu itu taraf hidup mereka kan. Sudah tali mungkin panik hutang sampai settle hutang, tali tak beli rumah sampai dia dapat beli rumah. Betul tak percaya? Betul. Daripada tak ada saving, ada saving. Betul. Daripada hanya ada motor, sekarang boleh beli kereta. Yalah, saya pun masih ingat, saya rasa saya punya transformasi pun macam ni juga. Dulu masa Port Forward memang dengan kereta kancil, tapi tak sangka kan. Ni bisnes memang amazing sebab mula-mula tak sangka. Amazing. Memang amazing. Kalau kita nak cakap satu persatu kan, Sean, memang tak habis tau. 7 pagi 7 malam memang tak habis. Macam mana dulu kami daripada banyak hutang daripada dulu banyak hutang. Lepas tu dulu kami pakai Alza je, Sean, masa buat Forever. Tapi ke Alza tu besar juga masa tu kan. Tapi bayar guna gaji cikgu lah masa tu RM700 sebulan, ingat lagi. Tapi disebabkan kita nak keselesaan masa tu, sehingga kan kita rasa setiap bulan tu kita tak ada duit ekstra tau, Sean. Bayar kereta dah 700, bayar rumah dah 1200. Tolak itu tolak ini, sampaikan tinggal dekat tangan
untuk belanja 1 bulan tu pun sempit, Sean. Memang tak ada ekstra, nak menyimpan pun tak ada, Sean, masa tu. Jadi apa nak kena buat? Kena bisnes lah. Macam-macam bisnes buat. Nak jumpa ke Forever Living ni, Sean. Ya Allah, berapa banyak bisnes bang kita buat? Macam-macam dah tak? Tunggang terbalik, tergolek, masuk gaung, semua ada. So bila jumpa Forever memang amazing sangat. Satu platform yang you takkan jumpa dekat tempat kat luar. You takkan jumpa. Saya tak tahu lah, kalau dulu kan kita mula, sebab dulu punya harga barang kan tak mahal macam sekarang. Sebab tak tahu, saya ada pergi pasar raya kan, beli sayur, beli ayam. Saya rasa sangat tahu. Dulu pergi beli barang kan, satu troli kalau penuh, sebelum lockdown lah, ataupun tahun pertama lockdown tu, beli satu troli penuh 150. Sekarang dah 400, Sean. Satu troli tu dulu 1,5 kan? Sekarang 400 satu troli. Betul, sama tahu kan lelaki beli barang kan, sama kan satu pattern. Jadi kalau kita dulu memang sangat cabaran, sekarang punya orang pun lagi cabaran. Tapi nasib baik, apa yang nasib baik kan? Sekarang orang baru yang join kan, ada banyak produk testimoni, ada banyak marketing plan testimoni, ada sistem. Jadi banyak, saya tak tahu lah, saya nampak kan banyak orang baru, rakan-rakan kan, mereka punya speed kan lagi cepat. Perasaan macam tu tak? Betul-betul. Sebab bila kita berada dalam waktu pandemik ini, rupanya online ni, method online ni lagi meletup tau. Sebab sebelum berlaku pandemik dah ada cara online sebenarnya. Cuma bila waktu pandemik ni, ramai yang ambil peluang untuk belajar dan buat online guna sosial media yang ada macam-macam tau. Selain daripada yang kita tahulah, yang biasa-biasanya Facebook, Instagram. Tapi sekarang bila waktu pandemik ni banyak lagi tau. Dengan TikTok lah. Saya kata apa anak saya tengok phone tergelak-gelak ni kan. Rupanya TikTok. Dan saya ingatkan TikTok ni macam main-main je kan. Rupanya boleh digunakan untuk sebagai platform bisnes juga, sebagai method untuk buat bisnes juga. Saya kata wow. Jadi bila ada pelbagai apps sekarang ni, cumanya antara kita berani tak berani, malu dengan kena buang malu, kena belajar lah kena belajar. Bila dalam Forever ni rupanya ramai leader-leader, ramai FBO yang ada bakat terpendam, pandai buat video, share dalam media sosial, dan kita boleh tengok memang menarik idea-idea mereka ni. Jadi kita sebenarnya boleh ambil idea daripada mereka. Kita juga boleh belajar untuk buat sendiri. Sekarang dah banyak apps dah, dalam phone pun boleh buat. Kalau tak ada laptop di rumah, dalam phone pun boleh. Jadi kita nak dengan tak nak je Betul, saya sangat-sangat terharu juga sebab kami ada juga minta tolong dengan anak tau untuk buat macam short video tentang aloe vera gel. Kira macam bagi cabaran lah dekat anak kan. Okey, kalau anak boleh buat, nanti kami belanja makan ke macam tu kan. Rupanya ingatkan anak tak serius. Rupa-rupanya dia buat video tu tak lama pun, tak sampai 1 minit pun. Tapi tengok, anak kita, budak-budak lah maksudnya, pun boleh buat video dengan menggunakan apps dalam phone mereka. Apatah lagi kita sebagai MBO nak dengan tak nak je. Betul tak? Kita dengar pula cerita Cikgu Ayu pula. Okey, macam Sean cakap tadi tu, memang betul Sean, sangat-sangat perasan. Orang-orang baru Sean lagi cepat, lagi laju. Nak dapat 4 angka sekejap je, nak dapat 5 angka sekejap je sekarang. Kan? Dulu kita ibarat macam kita nak tebas hutan. Dulu ada semak samun lagi, ada ular kan, ada kala jengking kan. Tapi sekarang ada highway dah.
Kan dah highway dah, tak ada apa lagi dah, tinggal tekan minyak je. That's why dulu orang-orang lama yang dah buat, orang kata daripada awal kerja-kerja tebas hutan ni. Jadinya dan dulu ingat tak kita nak punyalah nak bagi grup tu pandai Sean. Ingat tak kita ber-CD kan? DVD. Kena tulis lagi. Ya. Kena ber-CD tahu dulu. Kita berebut dekat center tu. Lepas I burn, you burn. Kena beratur. So CD tu harga RM2. Harga RM2 tapi nilai dalam tu harga juta-juta. Nilai dalam CD tu juta-juta. Saya ingat lagi. CD siapa saya tak burn? CD Olive, CD Sean, CD Dato' Desmond. Siapa lah yang di speaker masa tu? CD Cikgu Ayu, Cikgu Syah. Cikgu Syah. Kita pun kita post pada tim yang duduk Johor, yang duduk Kelantan masa tu. Testimoni pun kita nak buat poster masa tu. Sean mana pandai masa tu. Belum banyak sangat lah poster-poster kan. Masa tu apps pun tak banyak lagi. Mana ada. Tak macam sekarang ada Canva, ada apa semua kan. Jadi that's why hari ni dah tak ada alasan dah untuk tak buat forever betul-betul sebab dah banyak sangat kemudahan. Dulu kita dengan nak burn CD-nya. Ingat lagi kan, lepas tu testimoni pun dulu tak banyak mana. Dulu tak banyak, testimoni pun kita-kita je lah. Kan. Cuma sekarang ni bagusnya bila dah group dah semakin besar. Satu je you kena perasan, bila hari ni ramai orang berebut produk. Kan, bila orang berebut produk dan memang stok memang sekarang kan orang kata cepat habis. Sebab apa? Sebab business forever living dekat Malaysia dah semakin besar. Dah semakin grow, dah semakin ramai orang kenal forever. Nampak tak? Jadi hari ni takkanlah kita yang dah ada dalam platform ni nak buat santai-santai lagi. Tak boleh dah, dah kena pecut dah sekarang. Dan kalau you all pergi tanya-tanya orang kat luar, masih ramai lagi yang belum kenal forever sebenarnya. Betul. Saya berani cakap macam ni sebab apa tahu? Saya suka naik Grab. Saya suka naik Grab. Ada sebab kereta mewah-mewah mau naik Grab. sebab kadang tu nak cepat, malam nak parking. Contoh kan, kalau saya ada appointment pukul 3 kan. Okey, saya call Grab, saya naik Grab. Lepas tu mungkin kadang balik tu Cikgu Syah ambil ke. Macam tu kan. Jadi kadang-kadang bila dekat dalam Grab ni, contoh kalau kat KL ke kan, naik Grab juga kat KL selalu biasanya kalau Kuantan ni saya naik kereta lah. Tapi kalau dekat luar daripada Kuantan saya biasa naik Grab. Saya akan buat prospecting dengan driver Grab tu. Kalau saya tanya dia pernah dengar tak forever, dia tak pernah dengar forever. Tak pernah tahu pun. That's why ramai lagi orang yang belum kenal forever. So dalam keadaan sekarang ni Syah yang highway dah terbentang luas, dah banyak testimoni kejayaan depan mata yang kita boleh leverage kan. Kelas pun online. Okey, testimoni produk banyak, kelas produk yang HQ buat pun banyak setiap minggu, leverage kan sahaja. So apa lagi reason untuk kita tak buat forever betul-betul? Dulu saya rasa kan ilmu tu tak cukup banyak. Betul. Sebab nak dapat training tu pun tak begitu lama kan. Sebab kita semua orang mula dengan newbie. Sekarang dulu punya newbie, sekarang sudah jadi OB dah. Sekarang itulah kalau rasa kan kalau kerja ilmu tu lah, sekarang nak dapat ilmu memang ini saja. Ujung jari. Nak tak nak je. Sebab tu dia kan orang mana MBO yang stay dengan kita sampai hari ni Chong kan. Antara orang yang memang konsisten join kelas. Betul. Konsisten join kelas tu sangat penting sebab itu lawan kami betul tak? Betul, lawan kita. Perjalanan kita susah macam mana pun, hujan ke ribut ke dulu kita Selasa malam dengan Khamis malam mesti ada kat center. Betul. Ada satu kali ingat tak masa tu kita sedang ada training tak apa di center kan. Hujan lebat sangat dan dapat cepat lari ni nak panca dah. Kita belak. Betul, ada satu malam. Kita buat sampai ke arah itu walaupun hujan tu lebat sangat tu kita pergi center juga sebab kita tak nangis. Betul. Kita tak nangis. Kita mesti nak ilmu tu. Sebab masa tu kita buat kelas di Kuantan. So masa tu lah kita nak record, nak voice note. Kan masa tu semua orang ada grup WhatsApp. Bahkan kongsi dekat Kelantan ada, dekat KL ada. Jadi kita ni yang duduk kat Kuantan, masa tu kelas di Kuantan sangat aktif kan. Kita yang berebut datang ke center ni, handphone ni record. Record untuk tim. Nampak tak? Betapa bersungguhnya
start enjin minyak, redah hujan, ribut kat rumah je. Betul. Sekarang sangat expert. Dan kalau masa di Zoom kan, ada baju Dan itu je jangan cakap dah, Cik Usha atas cantik. Ini bawah kain ketat. Tetapi best tau. Lepas habis Zoom, tukar baju, ada masa dengan anak lagi. Betul. Sekarang kan buat forward kan Al-Asa kan, lagi suka lah pandai dengan dulu. Betul. Lagi seronok. Seronok. Lagi seronok. I sempat masak sambil Ha. buat Zoom. I sempat masak. Jadi tak ada orang kata dah banyak senang lah. Betul. Dah banyak mudah dekat ujung jari saja sekarang ni. Nak dengan tak nak atas diri sendiri. Yalah. Lagipun satu sekarang kan sangat best tau. Antara Zoom kan, kalau kita nak ataukan jadi speaker kan, kadang-kadang pun tak ada chance. Betul. Terlampau banyak speaker, semua orang kan nak share kan ilmu sendiri. Betul. Mereka rakan-rakan kami kan, kawan-kawan BFF kami kan, semua tak ketekut dengan ilmu, betul tak? Betul. Semua nak share. Semua nak share. Semua kan nak share. Sebab niat kita nak tolong lagi ramai orang percaya, betul tak? Yes. Kita nak masuk nama pun tak sempat dah. Dah penuh dah. Dah penuh dah. Macam kalau di mastermind, tengok WhatsApp je penuh dah. Habis. Dah penuh dah. Giliran untuk jadi speaker mingguan. Jadi dekat situ kita jadi ringan kerja sebab apa tahu? Sebab semua leader-leaders ikhlas nak kongsi ilmu masing-masing. Nak orang kata nak memberi balik, give back. Give back. So seronok lah macam tu, seronok. Kita pun jadi setiap minggu tu tak nak miss lah kelas setiap hari Selasa. Betul. So memang apa kata kena say thanks, many thanks lah pada Datuk Sifu sebab arrange kelas. Kita dah 2 tahun macam ni kan, Sean kan? Jadi lebih senang lah nak run business tu. Dia dah autopilot dah. Tu sebab memang nak sangat nak thank you lah dengan Sifu Datuk sebab kan orang kaya dah. Sangat percaya dah, tapi kan masih adjust masa dia untuk terpanyaki. Tapi kalau cuba tengoklah. Kalau kami sendiri, okay, kalau kita sampai level macam Sifu, ya ke kami masih buat ni? Tak tahu kan? Tak confirm lagi buat. Betul, tak confirm lagi buat. Sifu dia buat gerak kerja macam ni. Dia buat gerak kerja. Jadi leader macam ni kan. Okay, I dah tahu lah. I memang nak cakap satu je. Kita kena sangat sayang dia. Betul. Tak? Jadi kan nampak yang setiap kali ialah you join GED, you nampak tidak ada tunjuk duit. Sebenarnya itu happiness, itu fun kan dalam antara yang kami tahu. Okay, itu happiness, kami kerjasama, kita buat aktiviti, kita buat Zoom, itu adalah happiness. Itu happiness. Itu pun salah satu circle yang positif, okay, yang kekalkan kami sampai sekarang. Betul. Bukan itu, belum cerita lagi kalau kita handle camp kepimpinan, Sean. Kalau kita dah handle berapa siri camp kepimpinan dah. Kan. So sebenarnya Forever Living ni dia kita kuat sebab love. Sebab love tu. That's why kalau dengan team pun love tu kena ada. So baru dia akan stick lama dengan kita. Kalau love tu tak ada, orang tak sayang kita, dia tinggal lah. Dia tinggal kita. So actually dia love ni lebih besar lah daripada apa teknik sekalipun sebenarnya. Yalah, sebab kita percaya kita punya founder. Sebab founder kan doktor dah cakap, the power of power is the power of love. Ini adalah satu sangat penting punya visi lah sebenarnya. Okay. Jadi mengapa kita masih nak konsisten nak buat yang sebab the love. Sebab kita pun nak lagi ramai orang kan rasa apa yang kita rasa. Apa yang kita rasa. Setuju. Okay, satu lagi kan, sekarang memang yang kiranya yang latest lah, okay. Kalau dia company announce, parang naik harga. Kan harga. I tak tahu lah semacam mana lah. Sebab orang yang pergi pasar raya beli barang yang nampak semua parang naik harga. Okay, yalah. Sebab mengapa itu parang naik harga? Sebab itu manufacturer dia tak nak tutup kilang. Betul. Okay, dia tak nak tutup kilang, dia masih nak niaga lagi. Jadi saya pun fikir untuk dalam pihak forward, dia pun kira juga. Dia ada staff juga, dia ada pekerja juga. Okay.
Jadi harga dia di-adjust pun, itu pun kena company adjust harga. Sebab company pun nak stand, okay, pun nak masih nak buat lagi banyak production untuk nak tolong kami juga. Sebab itu adalah satu trend lah, satu trend lah. Okay. Jadi macam tadi Cikgu Syah cakap, jangan pantang belakang. Dan kita pun jangan pantang ini sebagai satu isu. Sebab kan kita nampak di satu isu, kita tengoklah, okay, kalau yang ada perasan kan, company lain kan, banyak palang sudah naik harga dah. Banyak palang sudah naik harga dah. Okay, bukan saja naik harga, banyak palang pun out of stock. Okay. Jadi rasa ini kita satu atau macam tu. Okay. Tuhan tunjuk satu benda, okay. Kalau dia nampak dia masalah, dia jadi masalah. Kalau nampak dia peluang, dia jadi satu peluang. Betul tak? Betul, setuju sangat-sangat dengan Sri Sean tu tadi. Bila kita pandang sesuatu masalah tu sebagai masalah, pastinya jadi masalah. Kalau kita pandang sesuatu masalah itu sebagai satu peluang, kita akan cari jalan untuk menyelesaikannya. Betul tak? Saya rasa ramai setuju dengan apa yang saya kata tadi. Sebab ialah, kalau berkenaan dengan isu naik harga ni, bukan produk Forever saja naik harga sebenarnya, banyak lagi. Dan daripada tahun 2021 pun dah ada berlaku kenaikan barang. Kalau ramai yang perasan, hujung bulan 12 2021 dah bermula kenaikan harga sayur. Sebab masa tu dekat sosial media ramai orang cerita tentang harga sayur naik, apa semua kan. Bayangkan, itu baru sayur kita dah rasa tertekan. Sebab ialah makanan kan, sayur ni makanan yang kita perlukan setiap hari. Apatah lagi bila naik kos-kos yang lain. Sebab kita semua tahu, apabila makanan utama seperti sayur itu naik, yang lain-lain dia akan ikut sekali naik. Antaranya harga minyak, harga rumah. Harga rumah ni bila harga bahan-bahan mentah, harga bahan-bahan binaan naik, pastinya harga rumah naik. Jadi semua risau. Jadi pandang sebagai, ramai yang pandang sebagai satu beban. Jadi sebenarnya itu adalah perkara yang kita tak mampu nak kawal. Bukan kuasa kita nak kawal kenaikan harga ke. Kalau kita buat mogok di jalan sekalipun, belum tentu lagi harga tu akan turun. Jadi apa yang kita boleh kawal ialah, kita boleh kawal kita punya income melalui platform perniagaan. Contohnya seperti mana yang kami semua buat hari ini, ialah platform perniagaan di Forever Living. Kita boleh kontrol income tu macam mana. Maksudnya, jika kita buat betul-betul, kita ikut sistem, kita follow apa yang leader bagi tahu, kita duplikasi apa yang leader kita buat, leader kita dah capai income, dah dapat merasai income 4 angka, 5 angka. Jadi bila kita follow je mereka, pastinya kita pun capai. Ini saya kata kita boleh kawal. Tapi dengan syarat, kita kena duplicate, kita kena konsisten buat. Kalau kita hanya angguk sahaja tanpa tindakan, macam mana kita nak berjaya seperti mereka? Betul tak? Kita kena ada tindakan yang luar biasa seperti mereka. Sebab mereka, leader-leader kita yang dah berjaya, CBM yang dah berjaya di Forever Living, di Malaysia ni ramai sangat CBM. Kalau kita nak banding dengan negara-negara jiran yang lain tau, di Asia sahaja, nak kata Malaysia lah yang paling top. Kita pernah berada di top 10 dunia. Dah 2 kali dah Malaysia berada di top 10 dunia. Ini satu rekod yang sangat-sangat besar. Cuma kita ni, antara kita ni nak percaya, nak nampak atau tak nampak. Kita hanya nampak 10 top 10 tu. Sedangkan kita lupa bahawa negara di dunia ni berapa
ya, beratus-ratus negara. Bayangkan dalam beratus-ratus negara tu kita ambil, cukuplah kita ambil 200 negara je yang kita tahu. Tapi Malaysia boleh duduk dalam top 10 forever living ni. Maknanya apa lagi? Guys, please ya, tolonglah percaya dan yakin ya. Buat sama-sama kami ya. Dan kami leader-leader ni tak langsung rasa kedekut ilmu nak berkongsi, sebab kami pun dapat daripada leader-leader kami yang lebih senior daripada kami. Kami pun dapat ilmu, kami belajar dengan mereka, dengan Sifu, dengan senior, dengan sideline sekalipun. Tak ada masalah. Kalau kata masalah juga tak tahulah, petik je, Google je, tengok kat YouTube ke, apa lagi masalah yang kita nak kata. Sekarang ni yang ada ialah apa? Alasan sahaja. Kalau nak kata masalah masa, kenapa? You ada masalah masa. Okey, masa you berapa? 24 jam tu tak? Kami 24 jam juga. Sama juga. Okey, kamu makan nasi, kami makan nasi juga. So apa yang bezanya sekarang? Bezanya ialah tindakan. Ambil peluang. Jangan fokus pada masalah. Kalau fokus pada masalah, memang masalah lah yang kita dapat. Okey, boleh-boleh? Tu dia, panjang berjela tu. Usah dah bagi masalah lah. Itulah cikgu. Okey. Tapi Sean, saya sikit lah saya nak tambah Sean kan. Kalau dari segi macam Sean kata 1 Mac ni harga nak naik kan, CC nak naik. Kita Sean dah melalui 3 kali kot. Kali kelima lah. Sean lagi lama daripada saya, dah 5 kali. Saya baru masuk kali keempat lah. Dari segi perubahan CC ni. Saya ingat lagi tahun 2014, masa tu saya join, satu CC baru 1 CC 720. Lepas tu naik 860. Lepas tu yang terkini sekarang 910 satu CC. So setiap kali berlakunya perubahan CC ni, of course memang ada dah cakap-cakap macam ni. Itu normal, itu betul normal. So kita as a leader memang kena hadap lah benda tu, betul tak? Kan? Tapi bila you stay, that's why Datuk Sifu dia buat ni apa kata 3 nilai tu Sean, betul tak? Apa dia? Yakin dan setia. Disiplin dan sabar. Yang ketiga apa? Sisi boleh kalah, semangat tak boleh kalah. Tapi yang saya nak bagi tahu dekat sini, nilai nombor 1 tu, yakin dan setia tu. So sisi tu naik banyak mana pun masa tu, ingat lagi. Yakin apa yang company buat tu memang yang terbaik untuk MBO. Betul tak? Yakin dengan leader kita, yakin dengan downline kita juga. Dan setia, stick buat satu benda sampai jadi. Jangan baru isu, oh sisi nak naik, aku nak kena buat benda lain dah ni, nak kena lompat dah ni. Tak boleh macam tu. Sampai bila kita nak lompat-lompat sana, lompat sini. So dah tahun ke-7 saya, tahun ni tahun ke-8 dah kita orang dekat Forever. Sekejap je Syah, tahun ke-8 dah. Tahun ke-8 dah. So bila berlaku perubahan sisi ni, kita kena ingat itu bukan HQ saja-saja nak naik kan. Macam Sean katalah, ada a few cost yang HQ kena tanggung semua kan. So dekat situ secara tak langsung, yang mana-mana yang masih yakin dan setia, yang mana masih lagi keep going buat business Forever, income bukan makin turun tau, income semakin tinggi. Semakin tinggi. Sebab apa Sean? Saya ingat tahun 2014, masa tu saya F2D level 1. Bulan pertama saya F2D level 1. F2D level 1 kan 150 posisi Sean. Ya, betul. Kan? Masa tu F2D level 1 105 posisi, income dalam 15,000. Tapi hari ni dengan sisi sekarang, my downline boleh buat 15,000 baru dengan capai 100 sisi. Bermaknanya kalau harga ubah, siapa yang dapat lagi banyak manfaat adalah pengedar, betul tak? Pengedar, betul. Pengedar. Sebab tu kita nak ajak dia orang ni berniaga, bina tim, bina rangkaian. Dia nak cakap pasal bina tim kan. Kalau setiap kali saya masih ingat setiap kali naik harga, siapa mengamuk? Orang lama mengamuk. Tapi kalau kita pergi menajuk orang baru kan, orang baru tak mengamuk. Dia tak mengamuk sebab dia terima benda tu baru. Betul. Yang mengamuk tu orang lama je. Jadi kalau kita asyik
non-stop sponsoring kan. Asyik menaja. Jadi itu pun tak ada jadi isu dah. Tak ada isu pun sebenarnya. Lah. Tak ada isu. Pasal lagi tak mengamuk. Tak, aku tak ngamuk pun. Ayo. Sebab tu Sean, Oh. sebab sekarang ni bila dah apa kata sisi baru kan, dan every month pun kita memang buat 3S. Selling, sponsoring, servicing. So sponsoring tu memang kita buat every month. Jadi kita bila kita berjumpa dengan orang baru, apa yang kita cerita pun ikut situasi semasa lah, yang baru lah, kan, harga terkini lah, sisi terkini lah. Jadi tak isu pun sebenarnya. Betul juga, sebab macam bulan ni ada menaja VIP baru kan. Kami bagi tahu VIP itu PC lah, itu member biasa lah. Sekarang harga over. Kalau dia back to harga normal tu, kena payah lagi banyak. Cepat jadi VIP. Betul. Sebenarnya dia pun buat jadi, kalau kami nampak itu harga, dia ada satu peluang kan. Dia dapat tolong kami menaja lagi banyak VIP. Ya. Betul sebenarnya. So dalam 2 bulan ni, sebelum 1 bulan Mac, lagilah kita kena agresif untuk buat sponsoring. Dengan harga terkini dan dengan promo daripada HQ sekarang. Ya, 2 bulan ni sebenarnya sebelum 1 bulan Mac tu lagi kena agresif untuk sponsoring, untuk bina orang baru, untuk bina team. Bukan kita kata dia gini lah, semua dekat macam Sean kata, dia back to kita punya mindset. Kalau kita rasa benda tu susah, susah nak kongsi dengan orang, susah nak close, susah nak buat prospecting, dia akan susah lah. Ya, Tuhan hantar orang susah. Susah lah. Kalau kita fikir senang, Tuhan hantar orang senang, kita senang lah. Betul? Ya. Isu dia sebenarnya bukannya you tak nak, dia macam ni lah, selesa lah kot. Selesa. Okey lah kot, 5,000, 6,000. Boleh lah. Boleh beli beras mah. Itulah, itu saya masih ingat masa, sebab saya orang Seremban. Kau kan, kalau orang kampung kan, sebab kampung area saya tu memang semua Cina lah. Jadi kebanyakan orang Cina, rumah kan memang ada ternak anjing punya, anjing. Saya ingat setiap pagi saya pergi sekolah, saya nak kasih sikap. Walaupun masa tu taja 3. Naik basikal pergi ke sekolah, sebab masa tu keadaan tu tak masalah, memang sangat selamat lah. Jadi setiap pagi kan naik basikal pergi ke sekolah kan, jiran punya anjing ngong pising. Okay? Jadi saya pun rasa mula-mula kan, saya pun ambil baju nak buang untuk anjing. Tapi mak nampak tau, mak malah cakap, itu anjing pising, mengapa you nak buat hak? Dia punya hak. Jadi sama lah kalau kami niaga kan, kami nampak, saya nak jadi CPM, saya nak jadi CPM level 2, saya nak F2G, saya nak Eagle Manager. Orang pising, biarlah. Betul tak? Masa tiba-tiba ingat mak saya cakap kalau kasar sangat, minta maaf lah. Nasib baik Sean, you tak baling itu batu pada anjing. Kalau you baling batu pada anjing, jadi satu masalah lagi. Anjing tu akan kejar you. Ya. Betul juga. Macam keadaan sekarang lah, kalau kita join circle yang positif kan, kita pergi bersama dengan orang yang pising kan, apa gitu? Ya. Apa kita dapat? Betul. Kalau kita asyik bergaduh sampai bila pun takkan selesai. Betul. Jadi kita teruskan apa yang kita dah set tu. Goal setting kita nak jadi CPM, kita teruskan. Jangan hiraukan segala orang kata kata-kata ya, gangguan. Yelah, dalam pada kita nak berjaya pastinya ada halangan dan cabaran. Itu biasa, itu lumrah dalam hidup ini. Ya, sebab bukan hanya kata dalam perniagaan saja, dalam hidup pun ya ada gangguan. Ya, walaupun kita nak memilih kereta ke, nak memilih rumah ke, itu pun jadi halangan dan cabaran. Ada apa tau? Mungkin ada kawan kita yang akan kata, kenapa you tak beli kereta ini? Kenapa you tak beli rumah ini? Itu pun dah jadi satu cabaran. Betul tak? Apatah lagi ianya melibatkan kejayaan kita. Kita yang tentukan kejayaan kita, bukan orang lain. Mereka, kawan-kawan boleh bagi pendapat,
kita boleh terima, kita boleh dengar, tetapi akhirnya kita yang buat keputusan untuk berjaya, untuk memilih, untuk tidak. Kalau kita memilih tidak, jadi kejayaan itu akan tertangguh lagi. Jadi buat keputusan cepat-cepat, buat tindakan cepat-cepat, supaya bila kita berjaya, kita boleh gunakan kejayaan itu sebagai contoh untuk kita punya rakan-rakan, kongsi, untuk sama-sama berjaya macam kita. Bila kita ada kejayaan, boleh ditiru. Itu maksud saya, duplikasi itu tirulah. Jadi biasanya kalau kita nak berjaya, kita akan cari orang yang berjaya, betul tak? Sama juga macam di Forever. Kita nak berjaya di Forever, kita nak jadi CBM di Forever, kita carilah orang yang berjaya, kita cari orang yang dah jadi CBM. Boleh? Okey. Itulah rasa tergelak pula dengan cerita anjing tadi kan. Tapi betul lah, memang betul tu sebenarnya. Dan satu lagi Sean kan, macam Sean pun dah lama dengan Forever. Berapa tahun Sean? Berapa tahun dengan Forever? Kalau join 25 tahun. 25 tahun. Kami ada 18 tahun. 18, kami 18 lah. Tak silap saya Sean kan yang kata dekat supervisor saja 7 tahun, betul? Ya. Yalah, nampak tak? Dekat supervisor saja 7 tahun, tapi nampak dia orang betul-betul konsisten. Kita ni baru berniaga setahun pun dah mudah nak give up. Mereka dah 25 tahun, 17 tahun berniaga, yang selebihnya tu pengguna John kan? Maksudnya masa dalam 7 tahun jadi supervisor tu pengguna lah sebenarnya. Betul tak? Pengguna. Jadi you nampak tak? Kesetiaan tu sangat penting. Dan kat sini saya cuma nak share satu je lah kita kena sedar dan kita kena realize. Sedar dengan realize tu sama lah. Okay, waktu kita mula-mula dulu, bermula dekat Forever, masa tu siapa dengan kita? Siapa dengan kita masa tu? And then masa kita melangkah ke manager, siapa orang yang ada dengan kita masa tu pula? Mungkin orang yang mula-mula dengan kita tu dah hilang masa tu John. Tapi kita teruskan melangkah. Betul? Lepas tu masa kita nak fight F2D, kita tengok siapa orang yang ada dengan kita masa tu. Orang yang berbeza. Sampailah ke hari ini saya pergi ke Sapphire, saya pergi ke CPN level 2 pun, ada orang yang sama dan ada orang yang baru. Jadi kita yang kena, kita yang decide. Kita nak follow up ke nak follow down. Kalau kita follow rakan kongsi ataupun MBO kita yang dulu mungkin dah berhenti, kita tak ke mana. That's why kita kena sedar benda tu. Setiap kejayaan kita tu adalah dengan orang yang berbeza. Dengan mungkin masa tu MBO yang yelah, yang masih setia dengan kita, alhamdulillah. Kan? Yang nak comeback dengan kita, jom comeback balik sebab Forever Living, dia tak matikan you punya pangkat. You stop dekat AM, you stop dekat supervisor, you stop dekat manager. Okay, after 3 years you datang balik, you still manager. Kan? Jom kita memang welcome untuk mereka-mereka yang nak comeback. Untuk bersama-sama dengan kita balik, kan? John? Okey. Jadi Coffee Talk ni dah jadi apa? Lapar Talk dah. Lapar talk. Nanti kita pergi makan. Lapar ilmu. Okey. Pula, okey. Ada soalan lagi? Ada soalan? Sebelum kita ini pun sama lah. Soalan ni, dia tengok kepada masalah. Macam tadi cakap, setiap kali kita buat kan memang ada banyak masalah datang. Kalau kami asyik fokus pergi masalah, harga naik, harga murah, tak boleh nak susah nak offline. Jadi kalau tengok kan, you rasa you hadapi masalah ni, kami pun sudah hadapi dah. Rasa setiap tahun menghadapi sama kan? Tapi kami tak pantang masalah tu. Macam anjing nak. Ni nak pising nak. Jadi kita massive equipment,
kita buat selling, kita buat service, akhirnya kita pun capai apa yang kita nak. Kita pun duplicate ini kepada anak buah. Jadilah sebab tu tapak si benar betul tak? Jadi samalah. Untuk soalan kan memang rasa satu benda yang penting adalah mindset. What you think is what you get. What you think is what you get. Apa yang you nampak tu, dia akan nampak lagi banyak. Kalau you asyik nampak CBM pasang event kan, CBM itu tapak CBM. Itu yang mana satu yang nak? Itu je. Betul tak? So memang thank you lah hari ni kita polak-polak sampai sekarang. Thank you. Sebab memang I pun bagi tahu lah Cikgu yang dengan Cikgu Syah. Kita ni first try. First try. Jadi kalau ada apa yang tak complete kan, tak lengkap punya, saya minta maaf. Kami akan buat lagi baik, betul tak? Boleh. So last nak tanya kan Cikgu Syah kan, ada apa lagi nak advice tak untuk sesiapa yang dalam Zoom, untuk ada FBO baru ke something, one word to advice, apa tu? Setiap leader dia ada cara untuk mengajar tim masing-masing, betul tak? Dengan pelbagai kaedah melalui WhatsApp group, melalui Zoom meeting. Saya pasti dan saya yakin ramai leader yang menggunakan kaedah yang sama. Cuma kita sebagai ahli, sebagai FBO, sebagai rakan kongsi, kena ambil peranan apabila leader kita dah buat kelas, dah buat Zoom meeting, kita dah war-warkan pada sekian hari bulan, pada pukul berapa, kita kena pastikan kita dapat join, dapat belajar. Sebab apa sahaja yang leader kita buat, tapi kita tak follow, kita tak ikut, kita tak join, agak-agak kita boleh tak berjaya. Itulah advice yang saya boleh katakan, ya. Apa yang saya nak share ialah kita kena bagi peluang pada diri kita dulu, ya. Bila leader ajar, bila leader bagi informasi, bagi maklumat dalam grup ke, tak kisahlah dalam Zoom meeting ke, ambil peranan, ya. Ambil tahu, sama-sama ambil tanggungjawab untuk hadir dan dengar. Kiranya kita, kalau kita tidak berada dalam circle yang positif, kita jauhkan diri daripada tim, leader WhatsApp, maklumat kita buat tak endah, agak-agak macam mana dengan kita punya gerak kerja? Kita boleh tak teruskan? Semangat dah tak ada. Jadi kita perlukan semangat. Jadi semangat ni kita dapat daripada kelas yang kita join, Zoom meeting banyak sangat. Leader dah buat macam-macam, Sifu dah buat macam-macam, sebenarnya. Cuma kita sekarang, kita join, kita ikut, kita ambil tindakan atau tidak. Itu dari saya. Kita dengar advice daripada Cikgu Ayu macam mana. Sebab Cikgu Ayu ni lebih tegas, dia bukan serius, tegas. Sebab nak sama-sama berjaya, bukan garang tau, tegas. Sempatnya gitu okay. Saya satu je lah yang saya nak pesan kepada semua yang masih lagi ada dekat Zoom meeting. Kita kena anggap diri kita sebagai usahawan yang sebenar. Itu dia. Okay, anggap diri kita sebagai usahawan yang sebenar. Walaupun you masih part time. Dulu kami pun part time, 1.5 tahun kami buat Forever secara part time. Tapi kami anggap Forever diri ini sebagai kerjaya kami juga. Macam mana you feeling you dengan kerja you sekarang, macam tu lah feel you dengan Forever. You tak boleh lupa dia. You makan you ingat dia, tidur you ingat dia, you bangun celik mata je, apa aku nak buat hari dengan Forever? Siapa lagi aku nak jumpa? Apa lagi yang FBO mana lagi yang aku belum bantu, belum coaching. So kena anggap diri sebagai usahawan yang sebenar. Sebab hari ini kalau you tengok mana-mana yang berjaya dekat Forever, ya, mereka tak ada pun jual 2, 3, 4 produk, tak ada. Forever je.
forever sahaja. Tak ada, tak ada pergi jual benda lain, tak ada. So kita kena love dengan apa yang kita buat. Kita kena love produk kita, company kita, downline kita, subline kita. Okay, then bila kita kata usahawan ni, you kena act as a usahawan lah. Hati kena getal, mindset kena kuat, physical, mental. Tak boleh nak cepat terplay out. Tahu terplay out tu apa? Kalau leader tegur mudah nak kecil hati, tak boleh macam tu. Usahawan ni dia kena kental, dia kena kental, dia kena kuat semangat. Leader tegur bukan sebab leader benci, leader tegur bukan sebab leader tak sayang, tapi sebab leader masih ambil berat, leader masih ambil tahu tentang you, sebab tu dia tegur. Kalau leader langsung tak WhatsApp you, langsung tak ada call you, maksudnya itu hati-hatilah. Kan? Jadi kat sini siapa yang tengok saya punya live Sapphire Manager baru ni, okey, semua ada, saya ada bagi tiga resepi kejayaan hari tu. Saya ulang balik. Yang pertama, buang ego buat duit. Yang kedua, buat sampai jadi. Alang you dah memang berada di platform yang betul dah. Okey, so you nak jadi apa tahun ni? Nak jadi manager? All out, go. Fight for manager. You nak F2D? Go for F2D. You nak CBM? Fight untuk CBM. Tak ada siapa yang boleh halang you. Tak ada siapa yang boleh halang kita untuk capai apa yang kita nak. Dan yang ketiga, tindakan kena luar biasa. Yang ini Cikgu Syah dah ulang banyak kali dah. Sean pun dah cakap banyak kali dah. Tindakan mesti luar biasa. Okay, so itu je Sean daripada saya. Okay, jadi memang sekali lagi lah, thank you dengan Cikgu Ayu. Thank you. Tambahan kan Cikgu Syah? Tak ada tambahan. Cuma rasa macam tak cukup, betul tak? Kita minta CBM Sean buat lagi lepas ni, bersama dengan leader-leader lain. Nak tak? Kalau nak, boleh komen, bagi 3. Hybrid meeting ni, coffee talk macam ni. Kalau semua suka dengan cara yang macam ni, sebab leader ni dah fikir macam-macam idea, tak nak bagi macam nampak formal sangat. Jadi ni kita kata tak secara formal lah, secara santai-santai. Ada kopi, cup tu bukan kosong, memang ada air. Terima kasih juga kepada CBM Olive yang dah buat air kopi untuk kami pada petang ni. Best, okay. Tak apa, walaupun kita share, tapi sharing is caring. Okay, terima kasih CBM Sean kerana jemput kami pada petang Sabtu ini. Walaupun macam CBM Sean cakap pada awal tadi, hari ini, minggu ni merupakan hari cuti. Ramai yang keluar pergi mall, bawa anak family jalan-jalan, ataupun ada yang ambil peluang untuk last minute shopping sebab tak lama lagi nak Chinese New Year kan. Tapi masih lagi ada yang ambil peluang untuk sama-sama dengan kami pada hari ini di Zoom meeting. Tak apa, habis Zoom meeting petang ni, malam nanti you all keluar lah. Kan, bagi masa sikit saja untuk sama-sama belajar. Okey, tumpukan pada untuk kita upgrade ilmu. Kita dah upgrade ilmu, barulah kita cari makan ke, shopping ke, betul tak? Okey, kita dengar pula apa kata-kata last daripada CBM Cikgu Ayu ke. Ada nak tambah ataupun kita serahkan semula kepada MC hebat kita, mau apa ni? Bukan MC lah, macam moderator lah. Moderator kita CBM Sean. Terima kasih banyak-banyak jemput kami, dan harap jangan serik untuk jemput kami lagi sebab kami cikgu memang cakap banyak sikit. Okay, terima kasih CBM Sean. Okay, memanglah saya sudah biasa jadi moderator sebenarnya. Okay, tahun lepas lockdown kan, saya jadi moderator hampir setiap pagi lah. Jadi memang sudah biasa, memang free flow punya talk lah. Dari free flow sebenarnya kami pun tak ada rehearsal, tak ada ready soalan-soalan. Macam kita petang ni lah. Macam kita petang ni lah, tak ada skrip pun sebenarnya. Tak ada skrip Sean. Kalau nak tengok apa depan komputer ni, okay, I boleh tunjuk sebenarnya. Okay. Poster. Okay, ini saja. Tak ada slide. Tak ada slide pun. Okay. Tak ada apa pun sebenarnya. Okay, tapi one thing lah. Okay. Jadi walaupun kita nak cuti dah, kita nak sama-sama layan lah.
Okay, jadi masa kita tahu kan, okay, inilah masa kita dapat jumpa banyak orang. Okay, inilah peluang kita. Jadi jangan lepaskan peluang-peluang ni masa jemput dia pergi jalan ke, you readykan you punya buku GP, you readykan you punya demo kit, you readykan stock. you punya stock. Okay, saya rasa kalau tak nak banyak lah, kalau you on the way jalan kan, okay, cuti-cuti ni kan you dapat menaja member biasa, you dapat menaja VIP. Jangan rasa kan business ni betul-betul fun, betul-betul enjoy, betul-betul enjoy. Jadi one thing lah, ulang lagi lah, okay, massive, okay, action lah, massive. Kelak kerja tu sangat penting, okay, tak ada, okay, itu impian kan, tak ada satu langkah betul sampai, kita kena langkah by langkah, okay, langkah. Betul, step by step. Step by step. Step by step. Sebab Forever Living ni dia tak ada kata you kena pandai semua dulu baru nak buat. You kena belajar sikit buat terus, belajar sikit buat terus, step by step. Okay, so macam sekarang kalau orang baru ni boleh kata level tadika lah, Sean. Kita ajar level tadika dulu, kan? Lepas tu kan masuk sekolah rendah, ilmu sekolah rendah pula. Kira kalau ada CBM ni kira ilmu universiti lah. Jadi step by step. Okay, so satu lagi yang saya nak tambah sikit, Sean, sebelum kita habis petang ni, dari segi time allocation lah. Macam Cikgu Syah cakap tadi kan, semua orang kita bagi masa 24 jam. So, dekat mana priority you? Priority you dekat mana? Kalau you rasa you nak berjaya dekat Forever, of course you kena bagi masa untuk Forever. Dan semua tu kita boleh arrange, Sean. Contoh macam petang ni kan, 1 jam untuk fokus dekat sini. Okay, kalau kita ada plan nak bawa anak keluar ke, okay, malam kita boleh bawa keluar, ataupun pagi tadi ke sebelum event. Sama juga kalau kita ada training. Contoh kita buat training kickstart kan, kita ada 365 hari setahun. Kickstart baru 4 kali setahun. Baru 4 kali setahun. Dalam banyak-banyak hari yang ada kickstart tu lah yang dia nak bawa berjalan anak. Lagi pun tak ada apa hari yang paling sesuai, betul tak? Betul. Jadi dia dekat situ semuanya pada kita lah. Pada kita. So mungkin orang kata, alah Cikgu Ayu tu cakap boleh lah kan, kau dah berjaya. Bukan, masalahnya saya pun dulu pun pernah part time, pernah rasa orang kata, hari ni ada training, hari ni ada kerja cikgu, hari ni dengan mana nak dengan anak lagi kan. So kat situ dari segi time allocation tu kita yang decide macam mana. Okay, so itu yang sangat penting lah, sangat penting. Saya pun ada anak kecil juga dulu. Saya start buat Forever masa tu anak saya baru 3 tahun lebih. Okay, dan kita kena ingat bila kita ada anak kecil lah, itulah yang kita punya pembakar semangat, big why untuk kita buat lebih baik lagi. Betul. Tu je Sean. Okay, so thank you semua rakan-rakan, semua kawan-kawan yang join secara hybrid. Ini adalah kali pertama. Okay, sebenarnya I pun rasa juga. Okay, okay. Tapi kalau tak tahu lah, you rasa selesa tak dengan cara macam ni? Kalau you rasa selesa, okay, ada tiga-tiga ni kan, saya akan fikirkan nak continue buat. Okay, jadikan dia lagi smooth, okay, jadi lagi lama kan, okay, kita boleh masa yang sama, kita boleh buat offline dan kita boleh online. Jadi kita dapat pergi apa tu, wireless CBN, okay, jangkit lagi banyak orang, okay, wireless CBN, lebar, lagi lama orang jadi CBN. Sebab tahun ni kurang 100 CBN. Ramai lagi pun tak apa. Betul. Okay, so thank you. Okay, so enjoy your holiday and enjoy Raya. No holiday. Tapi itu holiday kan, massive sponsoring. Okay, thank you and okay. Boleh ambil gambar. Boleh kita pandang ni, pandang kamera ni. Jom semua buka video, ambil gambar. Siapa nak buka video, lepas tu kita ambil gambar sama-sama dengan secara hybrid. Yes. Nampak tak? Ada lagi? Ada lagi. Buka video. I punya tak ada video.
Ada. Tak ada, I tak. Ha. Ada meh? Tak ada. Oh. Sini. Tak boleh dua sekali. Selin, Selin ada. Mari. Jom. Kita ada Wahida, Cik Su, Wan Azura, Michelle, Selin. Partisipan ramai ke? Ramai 33 sekarang. Wow, terima kasih semua ya. Tadi pun tadi ada Jamaya, Nur Intan. cepatlah. Cepat. Okey, mari. Ambil dulu 1, 2, nak masuk tak? Pergi depan. Join the speaker. Terima kasih datang. Mari ambil gambar. Nak juga. Jom. Ayo. Wah. Oh ya ke? Oh. Sini yang Thanks datang. Mari ambil gambar. Okey. Sini pun ambil dekat Zoom ya. Ya. Okey, 1, 2, 3. Okey. Dah ambil 1. Thank you. Okey. Terima kasih semua. Okay. Bye-bye. Bye-bye. Jumpa lagi. Bye-bye. Bye. Yang terima kasih datang semua. Terima kasih datang tau. Ya. So memang kenyang sekali.